Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, engkau ini semuanya ikut kehendak jiwa dan tabiat serta hawa nafsu. Engkau duduk-duduk dengan perempuan-perempuan asing dan kanak-kanak kecil. Lalu kamu mengatakan aku tidak terpengaruh dengan mereka itu. Engkau berdusta. Perbuatanmu itu tidak diakui oleh syariat dan tidak oleh akal. Engkau cuba cantumkan api dengan kayu, kayu dengan kayu. Sebab itulah terbakar rumah agamamu dan imanmu. Syariat telah mengingkari perbuatan ini secara umum. Tiada pengecualiannya pada sesiapa pun. Hasilkan iman dan makrifat kepada Allah Azza wa Jalla dan teguhkan pendekatan dirimu dengan Allah. Sesudah itu jadikan dirimu itu sebagai seorang tabib buat manusia untuk menggantikan Allah Azza wa Jalla. Celaka engkau, macam mana engkau hendak menangkap ular dan membolak-balikkannya, sedangkan engkau bukan ahli tangkap ular dan engkau tidak biasa dengan racunnya. Engkau masih buta, bagaimana engkau hendak menyembuhkan mata orang lain? Engkau bisu, bagaimana hendak mengajar orang? Engkau jahil, macam mana engkau hendak mendirikan agama? Siapa yang bukan penjaga pintu, bagaimana boleh dia membawa orang ke pintu raja? Engkau masih jahil dengan Allah Ta'ala dan kekuasaannya, jahil tentang pendekatannya dan siasahnya terhadap manusia. Apa yang tiada masuk di akalmu dan apa yang masuk di akalmu, dan mana yang tidak betul buatku dan tidak betul buatmu, tiada yang tahu tentang takwilnya kecuali Allah Azza wa Jalla sahaja. Dengarlah dan terimalah apa yang aku katakan, kerana sesungguhnya aku ini penyeru raja dan pengganti rasulnya pada kamu, orang yang paling buruk dalam agamanya. Aku tidak malu mengaku kepada kamu di sisi Allah Ta'ala dan di sisi rasulnya, kerana aku adalah pekerja untuk keduanya. Aku bersungguh-sungguh membuat apa yang disuruhnya. Dunia ini akan binasa dan pergi ke semuanya, dan dia, yakni dunia, adalah tempat bahaya dan bala. Tiada seorang pun yang senang hidupnya di dunia ini, terutama sekali jika dia seorang yang bijaksana. Sebagaimana ada pepatah mengatakan, dunia ini tidak pernah menyejukkan mata seseorang yang bijaksana, mata seorang yang selalu mengingati mati. Siapa yang berhadapan dengan seekor binatang buas yang dekat dengannya, membuka mulutnya untuk menelannya, bagaimana dia boleh duduk bertenang lagi ataupun matanya boleh tertidur? Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau sebelum ini bagaimana Syekh Abdul Qadir mengajar kepada kita untuk tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berharap melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja, dan tidak takut permusuhan manusia, bagaimana kita mendampingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut tentang bagaimana kita perlu biasakan diri kita dalam mentaati Allah, memaksa diri kita dalam berzuhud pada urusan dunia, dan juga memaksa diri kita untuk tidak mengikuti hawa nafsu. Kerana kebiasaan kita, ataupun bila mana kita telah memaksa diri kita dalam perkara-perkara yang baik, maka suatu hari nanti kita akan terbiasa.
dipaksa untuk membiasakan sesuatu yang baik. Ini adalah kaedah mujahadah. Kalaupun kita tidak suka sesuatu, sedangkan ia perkara yang baik, kita mesti memaksa diri kita. Kalau sekiranya kita sukakan sesuatu, sedangkan dia perkara yang tidak baik, maka paksa diri kita menjauhkannya. Kan hawa nafsu sifatnya ialah perlu dipaksa dan perlu ditundukkan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di dalam Al-Quran tidak disebut nafsu melainkan dengan celaan, melainkan dengan sifatnya yang buruk. Kerana nafsu serta tabiat perlu kita tundukkan dia dengan segala kekuatan yang kita ada. Kerana itu dalam bicara kita pada pagi ini, bila Syekh Abdul Qadir menyebut kebanyakan kita terus membiarkan hawa nafsu ini menguasai kita, dan terus membiarkan tabiat, yakni kebiasaan kita, menjadi cara kita hidup. Kita tidak mahu hawa nafsu yang mengawal kita. Apakah yang dimaksudkan hawa nafsu? Apa saja kehendak kita, kita utamakan dengan membelakangi kehendak dan perintah syarak, dengan membelakangi perintah Allah SWT dan Rasulnya. Kita ikut nafsu. Dan kita juga tidak mahu hidup secara kebiasaan kita, tidak mahu hidup secara biasa. Artinya kita telah dijadualkan dengan kebiasaan. Kalau banyak ni ibadat, banyak tu je ibadat, tak akan lebih lagi. Sebab kita dah biasa macam tu je. Kita dah biasa ikut orang pun buat macam tu. Kerana sesuatu yang akan menjadikan sesuatu perkara itu luar biasa, perlu kita lakukan dengan ilmu kita, dengan ilmu yang berkait dengan hukum hakam syariatnya, dan dengan kesungguhan kita untuk pulang ke pangkuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan cara itu kita boleh tundukkan hawa nafsu dan juga boleh keluar dari kebiasaan. Kita tengok orang hidup macam tu, macam ni, kita pun nak ikut cara dia je. Cara biasa. Makan, minum, tidur, tak pergi masjid, pergi, tak dengar kuliah, dengar. Cuma tapi secara biasa. Tidak menunjukkan kita melihat perkara itu, atau tidak kita melihat kepada matlamat kita. Seorang bila mana dia melihat matlamatnya, dia tak akan hidup secara biasa. Seorang orang bisnes, dia pun letak satu matlamat. Matlamat nak berjaya, nak kaya. Dia tak akan berniaga macam orang lain yang biasa berniaga. Mungkin buka kedai pukul 10, kadang tutup, kadang buka. Menu pun lebih kurang. Dia pasti buat lain, sebab dia ada target. Dia buka lebih awal, menunya lebih banyak. Dia sentiasa berfikir apa yang boleh upgrade, apa yang boleh meningkat naik. Dia sentiasa melihat dan cakna semua benda. Kenapa? Bila dia letak matlamat, dia tak akan ikut cara biasa. Bila kita hidup tak ada matlamat, kita pun hidup cara biasa. Kalau jenis budak sekolah, bangun pagi-pagi, pergi sekolah, belajar, balik, dah biasa je. Sebab dia tak ada matlamat apa. Tapi bila dia faham dia satu matlamat, maka dia mula lain daripada orang lain. Dia mungkin balik lambat, dia mungkin waktu tak ada cikgu, orang duduk bising, dia baca buku. Sebab dia ada matlamat. Dia tidak buat macam orang biasa buat. Kalau orang lain pergi kantin sejam baru balik, dia mungkin pergi kantin setengah jam atau kurang. Atau mungkin dia membawa bekal je, makan bekal. Kan dia ada satu matlamat. Maka ini cara hidup beragama yang kita nak bina sekarang. Yang pertama, kita nak tundukkan hawa nafsu, nak tundukkan. Yang kedua, kita nak juga tundukkan tabiat. Tabiat yang kebiasaan kita. Kalau kita lihat apa yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir, dia kata, wahai gulam, itu panggilan untuk orang yang dekat dengan dia. Hei budak, panggilan kepada seorang guru pada murid yang menunjukkan keakraban. Maka kata Syekh Abdul Qadir, engkau semua ni banyak ikut hawa nafsu, satu, dan ikut tabiat. Engkau ikut jiwa dan tabiat serta hawa nafsu. Baik, di sini kita sebut ada tiga yang disebut: jiwa, tabiat serta hawa nafsu.
Baik, bila kita sebut jiwa an-nafs, an-nafs artinya manusia, diri. Kita ikut cara manusia. Kita ikut cara manusia. Dan bila kita sebut tabiat, yang kebiasaan yang dilalui oleh manusia. Dan bila kita sebut hawa nafsu, kehendak yang senantiasa ada dan tak putus. Dia sentiasa ada kehendak. Tapi kehendak tadi bukan kehendak yang menguntungkan agama, lebih pada menguntungkan diri dia. Dengan maksud untuk dirinya, bukan untuk agama. Makan, minum, pakai, kedudukannya di sisi manusia, pujian, kejian. Maka ini yang disebut sebagai hawa nafsu, kehendak pada semua perkara-perkara duniawi ini. Kalau dia buat pada akhirat, kita tak mari dia ikut nafsu. Bila dia nak semua benda-benda duniawi, sampai peringkat dia tak peduli lagi hukumnya, halal ke haram ke dosa pahala. Sampai peringkat dia tak peduli lagi banyak mana masa dihabiskannya untuknya. Sampai peringkat dia tak peduli kalau dia menjadi tawanannya, menjadi hambanya. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, engkau duduk dengan perempuan asing dan kanak-kanak kecil. Artinya engkau membiarkan diri engkau berada terus dalam maksiat. Duduk dengan perempuan-perempuan, habis masa dengan budak-budak, dengan kanak-kanak. Lalu engkau berkata, kami tak terpengaruh. Walaupun kami duduk dengan perempuan, walaupun kami buat benda-benda macam ni, tapi iman kami terjaga. Orang yang menyangka bahawa bila dia sudah kuat agama, atau dia sudah pun tinggi agama, maka maksiat sekeliling tidak akan pengaruhi dia. Dia berfikir demikian. Atau barangkali juga dia merasakan bahawa tak salah. Tak salah untuk dia melakukannya. Dilupa bahawa setiap perintah syarak tidak ada pengecualian. Bila kita lihat ada orang, bila dia rasa dia dah tinggi sufinya, dia kata dia tidak haram lagi berkhalwat dengan wanita. Tak diharamkan lagi, sebab yang diharamkan tu orang yang jenis kuat nafsu, orang yang jenis jahil. Kita orang lain. Walau hukum syarak tidak membezakannya. Kamu tok guru ke, kamu orang biasa, hukum syarak sama. Kalau bab semayang, bab puasa, bukan bab berkhalwat dengan wanita. Kata Umar bin Abdul Aziz, jauhilah kamu berkhalwat dengan wanita ini berdua-duaan, walaupun dia seorang perempuan tua. Walaupun perempuan tua, kita kira macam dia perempuan tua dah menopause ni, kita pun dah tak ada kehendak. Jangan kita berduaan dengannya, melainkan dengan mahram, melainkan dalam tempat umum. Bila kita sebut khalwat, maksud tersembunyi dua orang ni. Kalau tempat umum ni, kat pasar dia pun duduk cakap dengan makcik, itu hal lain. Ni kita berdua-duaan. Hukum syarak tidak ada pengecualian pada siapa pun, walaupun dia sudah mencapai martabat 7, capai martabat 9, martabat 10, apa pun istilah dia nak tulis dan dia nak letak. Hukum syariat sama. Ambil riba sama, rasuah sama. Yang haram itu haram. Tak ada seorang kata dengan agamanya dia boleh tangguhkan pengharaman itu atau kecualikan dirinya daripada benda itu. Seorang yang, bila para ulama nasihat kita supaya tidak mendekati orang-orang ni hidupnya ikut hawa nafsu. Bukan kita ingatkan, jangan duduk dengan orang ikut hawa nafsu, nanti kamu terpengaruh. Kami tak apa, kami dah pandai. Pun jangan. Kita tak memberi bekas dan kesan. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana seorang boleh melakukan perkara yang haram, walhal dia sudah punya agama. Bagaimana seorang boleh terjebak dengan benda yang Allah murka, walhal dia sudah ada imannya, walhal dia sudah ada agamanya. Ini kerana keberaniannya untuk mendekati maksiat, dalam keadaan dia menyangka setiap maksiat tidak akan mempengaruhi dia. Bila Allah sebut dalam Quran, wala taqrabuz zina, jangan dekat dengan zina. Jangan dekat. Maknanya jangan seorang pun cuba mendekati jalan-jalan zina dengan apa cara sekalipun.
gambar, filem yang boleh mendekatkan kita pada, jangan dekat. Orang kata, saya tak berzina, saya cuma tengok. Pun jangan. Kalaupun kita sudah berilmu, dia tetap mempengaruhi kita. Sebab itu sebelum kita lihat orang yang ada agama, ini kita cerita orang ada agama, orang yang dah tahu halal haram dosa pahala ni, bagaimana dia boleh terjebak kembali pada dosa. Orang jahil dengan senang kita faham untuk dia terjebak dengan dosa dan maksiat. Tapi bagaimana orang yang sudah ada agama? Kita kata dia dah ke masjid, kita kata dia dah belajar universiti, dia dah ada diploma syariah, dia ada bachelornya, bakalariusnya, dia mungkin masternya, mungkin PhD-nya. Bagaimana mungkin orang yang sudah digelar ustaznya, kiainya, tuan gurunya, tiba-tiba kita dengar dia terjebak dengan maksiat? Bagaimana keadaan itu boleh berlaku? Bagaimana seorang yang kita dah rasa baik, bagus, tiba terjebak dengan maksiat? Supaya kita melihat benda ni, sebab ataupun kita namakan sebagai punca, as-sababur ra'isi, supaya kita dapat menjauhi. Dan jangan seorang pun merasakan bahawa dirinya aman daripada terjebak dalam dosa, selagi mana dia ada nafsu. Sebab itu Syekh tekankan tentang nafsu, dan beliau juga terangkan tentang tabiat, kebiasaan. Selagi mana kita ada kebiasaan, selagi mana kita ada nafsu, maka kita tidak akan terselamat daripada terjebak. Sebab itu para ulama menyebut 4 sebab kenapa seorang tadi ikut hawa nafsu, sekaligus dia terjebak dengan dosa. Padahal dia dah bertaubat, walau dia dah baik, walau dia sudah benci pada maksiat, tapi bagaimana dia boleh terjebak balik? Bagaimana dia boleh terkena balik? Yang pertama, kerana dia masih lagi berkawan dengan, dia masih lagi bersahabat dengan ahli nafsu. Dia masih bersahabat dengan orang-orang yang hidupnya mengikut hawa nafsu. Kata Abu Kilabah radhiyallahu ta'ala anhu, la tujalisu ashabal ahwa' fa inni la amanu an yaghmisukum fi dhalalatihim aw yalbisu alaikum ba'da ma ta'rifun. Jangan kamu duduk dengan orang yang mengikut hawa nafsu, kerana aku tak rasa aman, aku tak rasa tenang melihat keadaan itu, kerana bimbang kamu akan ditenggelamkan oleh mereka dalam kesesatan mereka, atau dia mengelirukan kamu pada perkara yang setengah yang kamu tahu. Kata Abu Kilabah, seorang tabi'in ini, jangan duduk dengan orang yang hidupnya ikut hawa nafsu. Jangan duduk. Walaupun kamu ni rasa baik, tak akan terpengaruh, jangan duduk juga. Kerana aku bimbang, aku tak rasa aman. Mereka kamu pasti akan ditenggelamkan mereka dalam kesesatan pemikiran mereka, kesesatan gaya hidup mereka, kesesatan perbuatan mereka. Dan aku bimbang mereka juga akan mengelirukan kamu dan setiap sebahagian pandangan yang kamu dah tahu. Contoh, kita dah tahu fulan bin fulan orang baik, tiba dia kata, kamu dengar tak cerita dia tu sebenarnya jahat, bukan baik. Kita pun jadi keliru lah. Walau kita kenal orang tu orang baik, tapi duduk dengan hawa nafsu ni, jenis tak tahu halal haram ni, dia boleh kelirukan kita. Akhirnya kita jumpa ada orang, dia baik, dia pengaruh dengan orang yang hawa nafsu tadi, dia memusuh orang baik. Bahkan dia mula wasangka buruk pada orang baik-baik, dia duduk dengan orang ni. Dalam peristiwa yang masyhur dalam sejarah Islam, sejarah Islam, kita tahu di Madinah ada sekelompok munafikin. Orang munafik kerjanya ialah macam mana nak burukkan Rasulullah SAW, nak burukkan orang Islam, nak burukkan ajaran Islam. Maka berlaku satu kejadian yang disebut hadis ifki, tuduhan buruk kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sebab dalam bila Rasul pulang daripada perang Muraisi', pulang dan Nabi berhenti satu tempat, dan Aisyah bergerak untuk qada hajat. Maka mereka berhenti, siapa nak qada hajat, nak rehat, nak tidur, nak apa saja, makan, sebab meneruskan perjalanan pulang ke Madinah. Maka Rasulullah lalu Aisyah beritahu Rasulullah dia nak qada hajat. Maka dia pun pergi tempat jauh sikit.
untuk qada hajat. Dan ketika mana qada hajat, dia terjatuh rantai yang diberikan oleh ibunya, kalung. Dia pun pulang balik. Bila pulang tengok, rantai tak ada. Dia patah balik. Maka orang menyangka bahawa dia sudah pun naik unta, sebab unta tadi disiapkan satu rumah kecil yang disebut dalam bahasa Arab Haudajun untuk Aisyah duduk. Maka yang jaga unta tadi menyangka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sudah naik. Dah naik dah. Lalu unta tu bergerak. Walau Aisyah sedang kembali tempat dia qada hajat untuk cari barang yang hilang. Dia rasa mungkin kat situ. Maka rombongan Rasul terus bergerak ke Madinah. Dan waktu Aisyah berpatah balik, tak ada orang tu. Dia pun tunggu, kata Aisyah, barangkali bila dia sedar dia akan patah balik. Bila Rasulullah sedar, patah baliklah. Isteri tertinggal. Yang disangka oleh Rasulullah SAW dan para sahabat bahawa dia dah naik. Maka Aisyah pun tunggu, tak datang-datang. Menjadi kebiasaan Nabi SAW, bila Rasulullah bermusafir, Nabi akan ada yang kaki riki depan atau belakang. Namanya Safwan bin Mu'attal. Safwan ni dia akan menjadi last kali bergerak. Takut-takut ada jatuh barang dan sebagainya, dia boleh ambil. Ada yang mengatakan Safwan ni sebab dia kuat tidur. Dia kalau tidur payah terkejut. Maka Rasulullah biarkan dia dan dia boleh bergerak seorang dia. Sebab jenis memang payah nak gerak, payah ni. Maka dijadikan sebagai petugas untuk dia last kali cek tempat-tempat yang Nabi singgah. Maka Safwan lalu dan tengok ada seorang perempuan duduk. Dan dikenal itu Aisyah sebelum turunnya ayat hijab. Artinya hijab tidak diwajibkan melainkan selepas beberapa tahun Rasulullah berada di Madinah. Maka Safwan kenal kita gini, kalau orang tu sebelum tu tak pakai purdah. Lepas tu dia pakai purdah, kita masih kenal dia. Sebab kita pernah tengok dia sebelum tu. Kita akan kenal, dapat cap. Demikian berlaku pada Safwan. Dia kenal, oh ni Aisyah ni, Ummul Mukminin. Maka Safwan tak cakap sepatah pun. Melainkan dia dudukkan untanya. Dan Aisyah memahami isyarat untuk dia naik. Dan dia naik. Maka Aisyah pulang bersama Safwan. Akhirnya orang munafik mula buat cerita. Macam-macam cerita. Yang paling teruk, menuduh Aisyah berzina dengan Safwan. Itu paling teruk sekali. Ada kata memang dulu Safwan kekasih dia. Kekasih dulu. Semua cerita karut-marut keluar. Yang kita nak tekankan di sini, ada orang baik. Sahabat-sahabat baik. Dek mereka duduk dengan orang munafik, mereka pun terpengaruh. Seperti Hasan bin Sabit radhiyallahu ta'ala. Orang baik. Pembela Rasulullah. Tapi tak duduk dengan geng-geng yang tak kenal halal haram cakap ni. Dia suka-suka dia nak tuduh orang baik-baik. Alah, ini Ummul Mukminin. Allah pelihara. Isteri Rasulullah. Maklum, semua orang maklum. Isteri Rasulullah dipelihara daripada semua benda maksiat besar. Dia pelihara. Allah jaga. Sebab dia isterinya di syurga. Nabi SAW siapa pun menjadi isteri Rasulullah akan menjadi isteri Rasulullah di syurga. Dan mereka semua bila Rasulullah wafat tidak dipanggil sebagai balu atau janda. Mereka kekal sebagai isteri. Setiap kita kalau mati, isteri kita akan jadi janda. Setiap kita. Siapa pun mati, sejanda. Dan halal orang lain ambil. Berkahwin. Tidak tercela. Tak ada masalah apa-apa halal. Melainkan isteri-isteri Nabi SAW. Kan isteri Rasulullah, walaupun baginda wafat, dia kekal isteri bukan janda. Kerana para Nabi itu hidup. Dan semua isteri para Nabi tidak menjadi janda. Semua isteri para Nabi. Mereka adalah isteri Nabi. Allahumma illa melainkan yang mati kufur. Sebagaimana isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, itu tidak termasuk. Secara umumnya semua isteri-isteri Nabi alaihissalatu wassalam adalah isteri mereka dunia dan akhirat. Dan mereka tidak diletakkan gelaran janda ataupun balu. Tak akan letak. Mereka kekal. Dan semua Islam faham dan tahu. Ini Ummul Mukminin. Mak sekalian orang beriman. Kenapa disebut mak? Untuk menunjukkan pengharaman orang tu berkahwin seumpama pengharaman dengan ibu. Sebab tak ada dalam mana-mana agama, tak ada orang nak kahwin mak dia. Tak ada orang. Orang asli yang tak ada agama pun dia tak akan kahwin dengan mak dia.
Mak betul. Tapi oleh kerana sebahagian orang Islam yang baik duduk dengan orang munafik, cakap percaya, terpengaruh. Rasulullah SAW melihat suasana yang kita katakan tidak menentu di kalangan orang Islam, kerana sebahagian besar percaya fitnah ini. Maka orang Aus dan Khazraj berkumpul, dan Nabi SAW bertanya kepada beberapa orang sahabat, apa pandanganmu terhadap apa yang berlaku? Lalu kata mereka, ya Rasulullah, keluargamu kami tidak tahu melainkan yang baik-baik. Kami yakin tidak berlaku. Kami cuma tahu yang baik-baik. Agar kebanyakan sahabat utama faham benda ni. Tapi sebahagian yang lain, saya katakan terpengaruh. Kerana munafik memainkan sentimen, mengambil peluang tadi. Macam kita lihat dalam senario politik negara masing-masing lah. Kerana fitnah tadi orang pun percaya. Sampai sudah orang percaya. Walaupun orang baik tak selamat. Sebab itu kita tak boleh berkawan dengan orang yang ikut hawa nafsu. Bila kita duduk dengannya, kita mendengar fitnah pada orang baik, kita percaya. Sebab tak ramai orang, macam kita selalu sebut, tak ramai orang suka tanya sumber dia yang sah. Kita bila dengar hal tertentu tentang orang tu, kita tak berani tanya dia. Kita cuma tanya, kita katakan kelompok yang ketiga keempat yang mungkin dapat maklumat. Hanya orang yang kuat jiwanya akan bertanya pada sumber asal. Saya nak tanya betul ke? Sebagaimana kisah Salman Al-Farisi. Waktu dia melihat Umar Al-Khattab memakai pakaian yang lebih daripada sepatutnya. Sebab kalau ikut harta ghanimah, kain yang dapat setiap orang Islam tak cukup buat baju. Apa tadi Umar Al-Khattab yang tinggi lampai. Umar Al-Khattab dia orang tinggi lampai. Macam mana dia boleh buat jubah dengan kain tadi? Walahal setiap orang dapat dengan ukuran yang agak singkat. Maka dia bertanya direct pada Umar Al-Khattab di hadapan orang ramai. Bila Umar Al-Khattab berkata, isma'u wa'u, dengar dan patuh padaku. Lalu kata Salman, kami tak akan dengar dan kami tak akan patuh. Sehingga kamu menjelaskan jubah kamu daripada mana sumbernya. Sebab kami tahu semua kami mendapat ghanimah, tapi tak cukup buat jubah. Mengapa awak cukup? Lalu Umar Al-Khattab berkata, wahai Abdullah, bangun. Anaknya. Lalu Abdullah bangun dan berkata, bahagianku aku beri pada ayahku. Sebab itu cukup. Lalu kata Salman, sekarang kata dan kami dengar. Ini sahabat yang direct sumber asal. Tanya depan-depan. Tapi kebanyakan kita tak mungkin akan tanya sumber asal. Kebanyakan kita. Kita terus berkata, ada orang kata. Pas sudah. Ada orang kata dia itu macam tu. Awak tanya tak dia? Tak tanya, tapi ada orang kata. Lalu kita pun sebutkan fitnah walau kita orang baik. Lalu ramai mana yang terjebak dalam memusuhi orang baik kerana fitnah diduduk bersama dengan golongan ahli hawa nafsu, para pembenci. Sebab itu kata Abu Qilabah, jangan duduk dengan mereka. Kerana aku tak rasa aman, kamu tak akan ditipu oleh mereka. Aku tak akan rasa aman. Atau kamu dikelirukan sebahagian dengan apa yang kamu tahu. Macam saya sebut tadi, kita tahu dah orang tu baik, tapi ada orang cerita ni bla-bla, kita pun macam percaya. Walau kita boleh tanya betul ke? Orang ni kata, tu fitnah, saya tak pernah. Kemudian yang kedua, sebab kenapa orang yang saya katakan dah baik, bagus agama, tapi dia boleh ikut hawa nafsu, dia kembali buat dosa. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Dan suratul Jathiyah ayat 23 kata Allah, tidak akan kau melihat orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhannya dan dia disesatkan walaupun dia sudah punya ilmu. Dia dah ada ilmu, tapi disesatkan oleh hawa nafsunya, maka ditutup telinganya, hatinya, dan pada pandangannya ada suatu litupan, suatu sekatan. Siapa yang akan beri petunjuk dia selepas Allah dah beri petunjuk pada dia? Allah dah beri petunjuk, tapi dia ikut hawa nafsu, dia sesat balik.
Afala tadhakkarun, tak fikir ke kita? Tanya ada orang yang saya katakan ada ilmu dah, ada ilmu, comel dah ilmu. Tapi bagaimana dia boleh disesatkan oleh hawa nafsu? Dia ada ilmu, bagaimana dia boleh ambil duit orang? Dia ada ilmu, bagaimana boleh terjebak dengan hal tu, hal ni? Kenapa? Sehingga Allah tutup hati pendengaran, penglihatan dia untuk lihat kebenaran yang selama ni dia tahu. Dia tahu. Dan siapa yang akan beri petunjuk sesudah Allah beri petunjuk? Siapa? Jadi kalau dulu Allah beri petunjuk, dia tak menghargai petunjuk Allah, siapa lagi akan beri petunjuk dia? Supaya kita berfikir. Sebab kedua kata ulama, al-musara'atu ila ma tashahihin nafs fil mubahat. Sebab kita yang menjadikan kita duk ikut hawa nafsu, kita terlalu cepat mengikut setiap kemahuan kita. Terlalu cepat. Tuan-tuan, dalam hal dunia kita tak cepat nak buat. Allah ajar kita fastabiqul khairat, berlomba buat baik. Tapi bila benda-benda baik kita tak berapa nak berlomba. Berapa orang nak berlomba duduk sarpan? Berapa orang berlomba-lomba untuk datang ke majlis ilmu? Berapa orang berlomba-lomba untuk tolongan tu, tolongan ni? Berapa orang berlomba-lomba untuk bangun tahajud? Berapa orang berlomba-lomba untuk bersedekah? Berapa orang berlomba-lomba? Kebanyakan manusia, mungkin kita, dalam hal-hal duniawi kita berlomba-lomba. Kita nak kita yang pertama. Itu bila keluar je produk-produk tertentu, kita beratur nak jadi yang pertama. Keluar kasut limited edition, beratur 2 bagi, berlomba. Tiket stadium, lomba, beratur. Tiket konsert 4 pagi, 3 pagi duduk bawa mi segera, tunggu nak beli tiket, nak jadi orang ke depan. Bayar mahal dah ni. Untuk hal dunia berlomba. Dalam hal-hal yang lain semua berlomba. Bak balik kampung, berlomba balik kampung, nak cepat. Hawa nafsu kita. Tapi bila bak agama je slow. Kan itulah kita terjebak dalam permainan hawa nafsu. Sebab itu kita kena belajar dalam hal-hal nafsu tadi. Kita tangguhkan dia dulu. Nantilah ada rezeki, ada, tangguhkan. Tak perlu kita nak berlomba sehingga mengabaikan hal yang utama. Tentang bila kita sebut berlomba-lomba ni, dalam maksud kita ialah duduk berlomba hal ini sampai dia tidak tenang buat ibadat, sampai dia tak bersegera buat ibadat, dia tak letak keutamaan untuk ibadat. Ni hal dunia dia nak cepat, sampai tak apalah solat lebih kurang pun tak apa, sebab saya ada urusan dunia. Katanya dia namanya musara'ah ila ma tashahi'in nafs. Kita duk gaduh kelang kabut untuk apa yang mengenyangkan diri kita. Benda ni kita sanggup beratur panjang, sanggup kita bayar mahal, sanggup kita tunggu lama, sanggup kita terdedah dengan bahaya ni. Tapi tak apa, setengah-setengah permainan tu, mainan bahaya. Hiking, panjat gunung, bahaya mainan tu. Ni main pula kayak, bahaya mainan. Berenang, semua bahaya. Tapi kita suka, kita bersegera ke awal. Bila hal-hal agama, hal perintah Allah Ta'ala, kita terus beri alasan. Seperti alasan tu tak pernah habis. Kita diberi alasan yang banyak. Ini yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Bila Allah Ta'ala menyatakan, balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira. Manusia itu menyedari dan mengetahui, walau banyak mana alasan yang diberikan, dia tahu sebenarnya itu alasan. Kita tuan-tuan dalam bab agama, waktu kita beritahu alasan tu, alasan ni, kita pun tahu itu cuma alasan, bukanlah kesungguhan alasan. Tetapi dalam hal duniawi kita cuba elakkan alasan. Itu yang kita suka. Tuan-tuan tengok orang kalau minat sesuatu, dia beri alasan tak? Tak. Dia tak ada kawan pun tak apa. Kalau kita berakhirat, kenapa tak pergi masjid? Oh, kawan tak ada, saya nak teman. Kawan tak ada. Ataupun suami saya tak pergi, saya pun tak pergilah Ustaz, pergi belajar ni. Ataupun bini saya tak pergi, saya pun tak pergi. Tapi kalau hal duniawi, bini tak ikut tak apa, saya pergi seorang je. Ni pergi seorang, bini pun tak apa, abang tak ikut tak apa, saya pergi seorang je.
Ini beli belah ni abang duduk rumah, saya boleh pergi seorang. Kiri kanan pegang pun tak apa, semangat. Tapi dalam hal akhirat dia boleh cakap temang tak ada, kawang tak ada. Hak dunia dia boleh pergi walau seorang. Di sini kita namakan kita ni terlalu bersegera dalam perkara-perkara nafsu. Dengan bahasa mudah, tak ada alasan untuk perkara nafsu. Tapi bila datang je perkara agama, maka datang alasan bertimbung dan berbukit. Terus kita cerita alasan yang pelbagai. Yang ni alasan tu, yang ni alasan ni. Walaupun nampak macam kuat alasan tu, tapi kita lebih mengetahui bahawa itu alasan, bukanlah itu kita katakan sebenar-benar keuzuran. Alasan lain, keuzuran lain. Keuzuran suatu yang syarak berikan pada kita. Alasan suatu yang kita berikan pada diri kita. Tuan-tuan yang beri alasan tu, bukan syarak. Keuzuran syarak yang beri kepada kita. Umpamanya kita musafir, maka itu keuzuran untuk kita mungkin berbuka puasa, untuk solat jamak qasar. Itu keuzuran yang disebut rukhsah, keringanan. Tapi yang kita ni buat alasan lain pula. Kita sakit lalu beralasan tak semayang sebab saya sakit. Itu alasan awak. Syarak tak pernah beri keuzuran kalau orang sakit tak payah semayang. Tak pernah. Kalau perempuan itu haid, maka itu syarak beri keizinan walau dia tak sakit. Itu namanya keuzuran yang diberi oleh syarak. Tetapi kita tidak menggunakan keuzuran syarak, kita beri alasan kita. Ni Abdullah ibn Umi Maktum, dia buta, tak pergi masjid. Tapi Nabi kata tak boleh kalau kamu mendengar azan, pergi. Kan ia bukan lagi satu keuzuran bila kamu mendengar azan. Itu berusaha untuk kamu pergi. Sebab itu kita kena bezakan alasan dan keuzuran. Keuzuran sesuatu yang diberikan oleh syarak pada kita. Ia boleh walaupun kita sihat. Sebab ada alasan syarak. Kenapa tak pergi Jumaat? Saya ada keuzuran. Uzuran apa? Sebab saya musafir, saya tak perlu Jumaat. Kalau badan saya okey, walaupun mungkin tempat saya musafir sebelah masjid, tapi saya tak diberikan keuzuran untuk tidak solat. Saya boleh solat zuhur je dan asar secara jamak qasar. Kerana ini keuzuran syarak. Berbanding dengan alasan. Alasan ni, tuan-tuan sekalian, dia letakkan keuzuran itu pada dirinya dan untuk menutup kelemahannya di hadapan orang lain, supaya orang lain tahu bahawa dia buat itu kerana ada alasan, walau dia mengetahui itu cuma alasan. Kemudian kita lihat yang ketiga, kenapa orang yang Syekhul Islam dia menyebut jangan ikut hawa nafsu sampai kamu buat benda haram, kononnya tidak mempengaruhi kamu. Kenapa mereka ikut hawa nafsu? Sebab selagi mana ada cinta dunia dan cenderung pada dunia, selagi itulah seorang itu akan melanggar agama walaupun dia dah tahu. Walau dia dah tahu akan dosa pahala, walau dah belajar dan mengaji tinggi, tapi dia ada cinta pada dunia, dia akan terjebak. Tentang ini Barsisa, ini Bal'am bin Ba'ura, kisah-kisah yang masyhur orang alim, sehingga sampai peringkat dia adalah wali ketika itu dalam keadaan situasi itu, tapi dicabut kewaliannya kerana dia mula cintakan pangkat, mula ingin mendapat kedudukan di sisi pemerintah dan sultan, mula ingin dunia dan mula ingin kaya secara dia. Tentang kaya tu semua orang nak, saya fitrah. Tapi apakah kaya mengikut syariat atau kaya ikut nafsu? Maka kita lihat Bal'am bin Ba'ura, sebab dia nak kedudukan di sisi pemerintah, dia sanggup bermusuh dengan Nabi Musa. Walau dia dahulu anak murid Nabi Musa, anak murid, bukan orang lain. Diriwayatkan bahawa Bal'am ni antara yang menghafal kitab Taurat, mengaji dengan Nabi Allah Musa AS. Maka bila dia dah pandai, maka dia pun nak menyebarkan dakwah, mengajar tempat lain. Maka bila dia mengajar, ramai orang dengar. Bahkan dikatakan muridnya ketika itu hampir 12,000 orang ni dengar live ni, ramai. Dia dimuliakan. Bila mana Raja Filistin ketika itu mengetahui Musa nak masuk Filistin, maka mereka cari cara macam mana nak suruh Musa tak boleh masuk. Akhirnya mereka berjumpa Bal'am bin Ba'ura. Boleh tak tuan terkena doa mustajab?
Doakan supaya Musa tak boleh masuk dan sesat. Kata Bal'am bin Ba'urah, tidak mungkin, dia itu Nabi, dia itu Rasul. Tak mungkin aku buat benda tu. Tuan doakan, kami akan beri sejumlah apa yang tuan nak. Setengah riwayat menyatakan dirasuahkan bininya. Dia beri segala kekayaan, maka isterinya memujuk suaminya. Akhirnya Bal'am menaiki kaldai menuju ke satu tempat untuk berdoa supaya Musa AS tak boleh masuk Filistin bersama dengan umat dia. Maka dia setiap kali dia berdoa, maka lidahnya seperti terbabas, atau kita katakan tak boleh nak sebut tu. Dan dia mengetahui bahawa Allah tidak izinkan dia. Tapi kerana kecenderungannya pada dunia, dia tetap berdoa, sehingga mengakibatkan dia mati dalam keadaan kufur. Dia doa tak boleh. Dia cuba beberapa kali doa tak boleh. Last kali dia ajar ginilah. Dia alang-alang dah buat jahat, dia terus nak jahat. Walau dia masih boleh taubat. Supaya kita tahu tuan-tuan, kadang-kadang kita kata tak apalah, kita buat jahat, nanti kita taubat. Betul. Tapi kita bimbang kalau Allah tidak ilhamkan taubat. Sebagaimana kisah Bal'am bin Ba'urah. Walau dia arif pada bila dia tahu lidahnya tersilap, dah tak mampu sebut. Setiap kali dia doa Nabi Musa dilarang, dihalang masuk, setiap kali itu dia mendoakan kemusnahan pada raja tu. Dia jadi macam lidahnya terselit macam tu, tersekat. Dia tahu itu isyarat. Tapi kalaulah dia bertaubat, maka Allah pasti terima taubat. Tapi orang ni kalau dah buat jahat, dia kata alang jahat teruslah. Apa benda tu yang bahaya. Alang jahat buat terus. Akhirnya dia ajar gini, kalau tak nak bagi tentera Musa masuk ke Palestin, jadikan tentera di hadapan sekali perempuan-perempuan yang cantik, yang lawa. Kerana ulama ni Bal'am bin Ba'urah dia tahu, nak jatuhkan orang baik senang, letak perempuan lawa-lawa. Kalau salah seorang terjebak dengan zina, maka dia akan kalah. Maka raja ni pun letak perempuan lawa-lawa. Dan Nabi Allah Musa AS ketika mana menyusun bala tenteranya masuk Filistin dengan perintah Allah, berkemah, tiba-tiba tentera musuh menghadirkan wanita-wanita cantik. Salah seorang daripada nakib atau pemimpin utama Nabi Musa AS jatuh cinta dengan seorang perempuan. Akhirnya Musa tegur, dimarah Musa, yang berakhir dengan zinanya. Akhirnya Musa mengetahui itu kekalahan. Kekalahan. Ini tentang riwayat, beberapa riwayat tentang bagaimana Nabi Allah Musa dalam peristiwa baginda nak masuk ke Baitul Maqdis atau ke Palestin. Kita cuma nak sebut fungsi Bal'am bin Ba'urah. Dia orang ni berilmu, bukan orang ni wali. Tapi bila ar-rukun ila dunia, hubbud dunia wa rukunu ilaiha, dia cintakan dunia balik. Tuan-tuan, datang ulama su, ulama jahat. Kenapa jadi ada ulama jahat? Bila dia mula cintakan dunia. Bila cintakan dunia, dia pun nak kaya macam orang lain, nak berpangkat macam orang lain. Akhirnya dia lupa dasar dan prinsip, hukum hakam, dosa dan pahala. Kerana itu Allah sebut dalam Quran tentang kelompok dan golongan ini. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Dalam surah Yunus ayat 78 Allah kata, sesungguhnya orang yang tidak meyakini pertemuan dengan kami dan redha dengan kehidupan dunia dan bertenang dengannya, dan yang sentiasa lalai daripada peringatan kami, merekalah tempat duduknya adalah neraka, api neraka, disebabkan perbuatan mereka. Allah menunjuk satu kelompok, bila dia cintakan dunia, dia mula rasa bahawa inilah dunia yang dia perlu bertenang dengannya, dia perlu gembira dengannya, seolah-olah dia merasakan kekal di dalamnya. Demikian kecintaan pada dunia. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak nilai apakah saya cinta dunia, dia punya parameternya, dia punya piawaiannya, nak tengok cinta dunia, apakah kita ingat mati? Seorang bila dia ingat mati, berarti dia tidak cinta dunia.
Saya ingat mati, saya tahu persiapan mati, saya tahu amalan apa saya nak buat untuk bekalan mati. Orang ni walau dunia yang berada keliling dia, dia bukan pencinta dunia. Sebab dia dah buka satu pintu yang menjadikan dia tak akan cinta dunia, itu pintu kematian. Yang cinta dunia ialah orang yang menutup pintu ingatan kematian. Dikelilingi oleh kekayaan sehingga tidak ada pintu pun yang dia nampak pintu untuk mengingati kematian, melainkan dia akan rasa dia akan bahagia di sini. Ini orang yang benar-benar ditenggelami dengan dunia. Hatta kalangan orang yang saya kata dah alim, dah soleh, tapi dek kerana mereka nak dunia, akhirnya mereka terpengaruh. Ceritanya bukan cerita zaman Nabi Musa saja, sikit zaman kita. Akhirnya kita dapati ada orang dia nak bisnes, dia kata tak apa, kita bisnes semua benda haram, lepas tu kita taubat lah. Yang cakap ni orang din. Sebab dia tengok dalam budaya masyarakat kita, ada orang terkenal dengan maksiat, dia dah bina kekayaan dengan maksiat, kemudian dia taubat, seolah-olah harta yang dimiliki itu halal, walau hartanya perlu diasingkan. Kita pun rasa macam okey dah harta dia, sebab dia dah bersih kerana taubat. Harta itu tidak bersih dengan taubat. Dia bersih dengan taubat, bukan hartanya. Tentang umpama begini, saya curi duit orang, ataupun seorang tu curi duit orang, kemudian dia taubat, apakah hartanya jadi bersih? Atau dia perlu pulangkan balik? Tapi jadi setengah pahaman masyarakat kita ni, orang yang terkenal dengan sekian-sekian teruk, kemudian dia pun taubat, baguslah, kita doakan ia berterusan. Tapi hartanya dia tidak bebaskan. Ini kekayaan yang memang dibina daripada perkara maksiat dahulu, maka dia perlu bersihkan harta ini. Tapi dia tu kekal dengan hal tersebut. Akhirnya setengah mereka kata tak apa, kita buat dulu semua bisnes-bisnes haram, lepas tu kita taubat, maka orang akan kata rezeki kita halal. Tidak akan jadi begitu. Apa yang kita perolehi yang haram, walaupun kita sudah bertaubat, kekal haram, perlu dibersihkan dan kaedah syarak tentukan. Imam kamu kena lepaskan semua harta tadi, kan ini diperoleh cara haram, dan baiki balik cara perolehan rezeki kamu supaya cara halal. Ini dah terima rasuah juta-juta, and then taubat, apakah rezeki rasuah itu halal? Sehingga ada seorang yang saya katakan dia berani bercakap demikian, tak apa, kita buat dulu, nanti kita taubat. Atas ilmu yang dia ada, dia bercakap demikian, maka ini satu wabal, satu kecelakaan pada diri dia. Dan kita tak semudah itu cakap. Macam saya katakan taubat ni, memang senang kita sebut taubat. Apakah Allah ilhamkan taubat pada kita lagi? Orang yang bila mana Allah ilhamkan taubat, lalu dia mempersia-siakannya, maka apakah Allah akan berikan yang kedua taubat untuknya? Ya, kalau Allah bagi, maka itu kehendak Allah. Kalau Allah tak nak bagi, tidak akan dia takut mati dalam keadaan yang jahat, yang buruk. Oleh sebab itu, kecintaan pada dunia ini dia merangkak siapa pun. Dia tak kenal orang berilmu ke orang jahil sama. Dia tak kenal orang. Yang saya katakan ada ramai kisah-kisah orang yang terkenal dengan keilmuan, terkenal dengan pengaruhnya, tiba-tiba dek cinta dunia habisnya, berakhir sudah. Sehingga bila dia mati, kuburnya tidak diziarahi, kerana Allah tutup hati-hati orang untuk menziarahinya. Maka walau terkenal sebagai ilmuwan, tapi tidak terkenal di sisi Allah, terkenal di sisi makhluk saja. Dan yang keempat, puncanya kita duk ikut hawa nafsu. Tersebut tadi kerana kita bergaul. Yang kedua, kerana kita selalu memberi ruang yang paling cepat untuk dunia, untuk hawa nafsu kita. Yang ketiga, tersebut cintakan dunia. Dan yang keempat, kerana kebanyakan kita jahil tentang akibat mengikut hawa nafsu. Al-jahlu bil awaqib al-mutarattib 'alaiha. Kita jahil, kita tak fikir kesannya. Tuan-tuan, bila kita ikut hawa nafsu, apa kesannya? Kita dapati kesannya hati kita keras, lagi payah dah nak dengar bicara orang, payah nak dengar nasihat orang, payah nak terima kebenaran. Bila kita ikut hawa nafsu, kesan dia, maka kita tak akan mudah menerima kebenaran. Kita tak akan dengar perkataan-perkataan yang baik lagi. Dan bila kita ikut hawa nafsu, kita akan rugi dunia akhirat. Bila seorang ikut hawa nafsu, dia mula menjauhi orang-orang baik, sebab dia bimbang orang baik akan menarik kembali dia jadi baik.
dia dah selesa dengan orang yang buruk. Bila seorang itu ikut hawa nafsu, dia berbangga dengan orang buruk yang dikenalinya, bukan dengan orang baik yang berada di sekeliling dia. Dan kita hari ni kita tanya, kita bangga dengan siapa? Dengan orang sekeliling kita. Apakah kita bangga dengan orang yang kerana kebaikannya atau kerana kejahatannya? Kalau kita berbangga dengan kebaikannya, berarti kita bukanlah orang ikut hawa nafsu. Tapi kalau kita berbangga kerana kejahatan yang ada padanya, ini orang yang ikut hawa nafsu. Ramai orang tak tahu kesan buruknya. Rugi dunia akhirat, bukan mengakibatkan kebinasaan dirinya, kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tertutup segala panca indera kebenaran. Mata, telinga, hati semua tertutup, tak nampak. Dia tak ada lagi orang yang akan beri nasihat pada dia. Dia tutup. Orang nak beri nasihat, dia tak akan buka, sebab dia sudah ikut hawa nafsu. Sebab itu Nabi SAW berkata, thalathun muhlikat, ada 3 perkara yang membinasakan manusia. Yang pertama, syuhun muta', kedekut yang diikuti. Dia ikut sifat kedekut, tidak mahu untuk menjadi orang pemurah, terus biarkan kedekut yang mengatur kehidupan. Kedekut dengan anak, kedekut dengan isteri, kedekut dengan jiran, kedekut semua. Kata Nabi, ini membinasakan. Syuhun muta', kedekut yang diikuti. Yang kedua, hawa muttaba', hawa nafsu yang dituruti. Dia ikut hawa nafsu je, sehingga tak ada percaturan syarak. Imam Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu ketika mana membicarakan, menafsirkan maksud surah Jathiyah ayat 23, iaitu firman Allah Ta'ala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan? Kata Imam Qatadah, huwallazi kullama hawa syai'an rakibahu wa kullama ishtaha syai'an atahu la yahjizuhu an dhalika wara'un wala taqwa. Maksud yang menjadikan hawa nafsu Tuhan, setiap kali dia nak sesuatu, dia akan ambil. Setiap kali dia inginkan sesuatu, dia akan mendatanginya tanpa mengambil kira wara' dan taqwa. Tentu kita kalau tak ada istilah wara' dan taqwa dalam ambil sesuatu, mana ikut hawa nafsu. Kita kena wara' lah sikit, kena ada taqwa. Wara' ni maknanya kita tahulah benda tu haram, kita tahu benda tu boleh bawa haram, kita tahu benda tu syubhah, maka wara' kita meninggalkan yang kita tahu haram atau mungkin haram atau syubhah. Dan kita tengok kedai kafe siapkan makanan, dia pun halal, tak ada apa, tak ada, maka wara' kita patut meninggalkan. Kalau dia ada cop jaking halal, okeylah, itu secara wara' umum kita masih boleh pergi. Tapi kalau wara' khusus, dia tak akan pergi juga. Wara' khusus walaupun kedai kafe ni ada halal, dia tak akan pergi. Itu panggil wara' khusus. Wara' umum tak apa, dah ada tanda halal, boleh pergi, betul, dia tak salah apa pun, sebab dia dah nilai halal haram itu dah jelas. Tapi bila kedai kafe, benda ni tak ada, halal haram tak ada, maksudnya dia tak dapat mana-mana pengiktirafan daripada JAKIM, kalau hari ni lah badan yang bertanggungjawab, atau daripada pejabat agama negeri yang berkaitan, tak ada. Cuma dia yang kafe ni kata halal-halal, dia yang kata halal, dan orang yang makan tu pun kata halal. Wara' saya tak akan dekat. Siapa dia nak kata halal? Melainkan kerana dia rasa sedap, maka dia pun kata halal. Saya tak mungkin akan terjebak. Ini panggil wara' khusus. Wara' ini disebut wara' umum. Wara' umum, bila kita tahu tak ada halal, kita tak akan pergi. Ini wara' kita. Tapi kalau kedai kafe, kedai bukan Islam, tapi dia ada halal, maka boleh kita pergi. Itu dinamakan sebagai wara' umum. Bagi wara' khusus, dia pun tak pergi. Dia orang kalau ditinggi wara' ni, cerita je orang kafe, dia mula ada rasa sanksi. Takkan. Sebagaimana dia tak akan bersahabat dengan orang kafe, takkan. Bagaimana dia tak akan punyai urusan dengan orang kafir melainkan dakwah. Sebab dia tak akan meletak dirinya aman bila berada dengan orang kafir. Tidak. Kalau dia makan dengan orang Islam, dia aman. Dia makan kedai Islam, dia aman. Tak ada halal pun tak apa, saya kenal ni orang Islam, saya tak rasa apa. Keyakinan saya lebih tinggi daripada halal yang dikeluarkan tu, sebab saya kenal ni kedai kafe ada halal.
Ni kedai Islam tak ada halal. Misalnya. Tuan-tuan pilih yang mana? Ya, cara hukum dua-dua boleh. Tapi kalau tuan-tuan ada warak lebih tinggi, saya akan pilih kedai Islam walau dia tak ada tanda halal. Sebab saya kenal keislamannya, tidak akan mencari mereka yang halal. Saya kenal keislamannya. Walaupun orang ni kapi baik, saya tahu kekufurannya, dia tak akan berhati-hati dengan halal. Sebab dia melihat dunia itu dunia. Kemudian orang beriman melihat dunia itu akhirat. Jangan nanti saya bertanggungjawab akhirat kelak. Kalau saya beri awak makanan haram, saya bertanggungjawab akhirat kelak. Itu ada cerita tuan-tuan, restoran sedap, orang makan. Ni meniaga tak tahu halal haram, dosa pahala. Dia sembelih anjing, dia buat gulai anjing. Setahun orang makan. Setahun. Akhirnya ditangkap, didedahkan. Ini cerita benar yang berlaku di negara jiran kita. Ditangkap. Maka perempuan ditanya, lama mana dah awak dah buat? Saya setahun dah saya duduk gulai anjing. Kita lihat bagaimana orang yang tidak warak terjebak. Bila namanya orang kafir, kalau dia kata gulai kambing, belum tentu kambing. Kita ada tohmahan pada dia. Sebab cerita untung dia mengatasi hal haram. Sebab itu kita ada sifat aurat. Kata-kata dah yang menjadikan nafsu sebagai Tuhan ialah orang-orang yang tidak pedulikan sesuatu yang dikehendaki dengan sifat warak dan takwanya. Ini orang ni warak tak ada, takwa tak ada. Hentam, nak ambil. Dengar je viral, no. Sampai mufti kena keluar ni, kedai ni tak ada halal ni. Beratur juga. Beratur juga. Kita pun hairan orang macam ni. Ya, kalau mereka telah menjadikan Tuhan mereka nafsu. Sebab itu mereka tak perlu, walaupun kalangan alim ulama bercakap, beri amaran, jangan, hati-hati. Awak jangan asal kedai tu orang beratur pergi. Dia jenis pergi kedai orang beratur. Kedai beratur saya pergi. Bukan dia cerita halal haram. Tak kira siapa pun owner dia, asal beratur dia pergi. Ini mazhab kedai viral. Dia panggil viraliyun. Pok-pok yang suka benda viral je. Tentang kita biar cerita viral pun, tahu dia kafir, saya tak nak. Beraturlah daripada Johor sampai Negeri Sembilan, saya tak pergi. Kita tahu, kita ada warak, kita ada takwa. Dunia tak boleh mainkan warak dan takwa kita. Asal kita nak sangat rumah, belilah walaupun pakai loan kafir. Jangan, saya ada warak, saya ada takwa. Saya memang saya nak rumah tu, tapi saya tak akan gunakan loan kafir. Kalau dia loan Islamik tak ada lah, dibekukan tak apalah, tak beli pun tak apa. Saya tak akan kata, ni darurat ni kena. Tak, saya tak akan. Orang yang tetap asal dapat rumah, tak apalah ustaz, loan kafir dah ustaz. Sebab loan Islam tak lulus gaji kecil. Loan kafir lulus. Konvensional lulus. Ambil lah. Kamu telah menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Tidakkah kamu takut amanah Allah yang menjadikan nafsu sebagai Tuhan? Maka Allah akan tutup pintu hatinya untuk mendapat hidayah. Itu jangan, apapun kehendak kita dalam hal dunia, kita tahu halal haram. Mesti tahu halal haram, mesti tahu dosa pahala. Jangan asal nak je ambil. Asal berkeinginannya kita pun sanggup. Tak. Saya nak sesuatu, saya ingin sesuatu, tapi saya dinilai syarak. Saya nak rumah ni, tapi kalau tak ada Islamic loan, saya tak nak lah. Kalau ada, okey, proses. Saya nak beli kedai ni, tapi tak ada Islamic loan, saya tak nak. Saya nak yang ni, saya nak, tapi kalau tak ada yang halal, saya tak nak. Saya tundukkan hawa nafsu saya. Bahkan kalau sampai peringkat saya perlu hinakan hawa nafsu, saya akan hinakan hawa nafsu. Saya tak akan berbangga dengan benda yang haram, atau terjebak dengan benda yang haram. Kerana itu kita lihat bagaimana Nabi sahaja kita doa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kejahatan akhlak dan perbuatan serta hawa nafsu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Maka ingat benda itu. Jadi kita dah sebut tadi 3 perkara yang Rasulullah kata membinasakan. Pertama, kedekut yang diikuti, hawa nafsu yang dituruti, wa i'jabul mar'i bi nafsi, dan seorang terpesona dengan dirinya dan pendapatnya. Tetapi jangan kita terpesona dengan pendapat kita. Pendapat orang lain mungkin lebih baik pada kita.
Jangan setiap kali kita posting sesuatu kita buat jam ujuk. Oh, bagus posting. Jangan. Barangkali ada orang lain lebih baik pada kita. Berilah pendapat untuk diambil manfaat. Tetapi kalau sekiranya ada pendapat yang lebih baik, maka itu lebih baik. Kalau ada teguran pada pendapat kita, maka kita terima. Kita tidak terpesona dengan pendapat kita. Kita beri pendapat tadi untuk kebaikan. Tapi kalau ada pembetulan, sila betulkan. Maka ini kaedah kita umat Islam untuk tidak binasa. Oleh kerana itu, tuan-tuan sekalian, ramai orang dia terjebak balik buat maksiat kerana dia ikut hawa nafsu, dia ikut kebiasaan, dan dia menyangka maksiat tadi tidak akan mempengaruhi dia. Dia rasa macam dia terkecuali daripada pengaruh itu. Kata Syekh Abdul Qadir, tidak ada yang terkecuali. Semua akan terkesan dengan maksiat yang berlaku. Semuanya akan terjebak dengan perkara bersifat hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.